Pagi anda bersama Malaysia hari ini, Isnin 7 Februari. Kenapa ya? Kisah makcik pandai cakap Tamil. Kuasai bahasa sejak kecil lagi. Makan juli betul kedua. Benarkah anak muda di bandar berpendapatan bawah RM2,200 dikategorikan sebagai miskin bandar? Ikuti perbincangan selepas ini. Juga ketahui informasi mengenai penutupan PKRC Maibs. Semuanya di MHI bersama Fariha dan Hanif. Ya, betul, bersama dengan kami, saya Hanif Miswan dan juga Fariha On. Assalamualaikum semua, selamat pagi kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Edisi 7 Februari 2022. Dah 7 Februari dah Fariha. 7 Februari, sekejap je dah lah. Bulan Februari ni ada sikit je, dia tak sampai 30, tak benar, 20 apa je. 28 kan tahun ni. Selamat pagi. Apapun, saya harap anda juga berseri pagi ni seperti Hanif Miswan, penyanyi. Seperti penyanyi dekatnya. Ambil mood. Ambil mood Jangan close up sangat. Pergi balik ke sini. Okay. Baik, hari ini 7 Februari kita nak ucapkan juga kepada kalian selamat kembali bertugas dan juga kepada ibu bapa yang menguruskan anak bersekolah hari ini. Pastinya ini kumpulan B pula yang masuk sekolah. Betul. Sebelum cuti hari itu kumpulan A, jadi mereka meneruskan persekolahan seperti biasalah minggu ini kan. Ya, dan saya sangat teruja bila bercerita mengenai persekolahan ni sebab ni tahun pertama saya juga menguruskan anak ke prasekolah. Jadi saya selut dan tabiklah kepada ibu bapa yang menguruskan anak tiap-tiap pagi, berperang kan waktu-waktu pagi tu kan, pergi ke sekolah hantar anak, kemudian ingin pergi ke kerja. Jadi memang itu satu perjuangan sebenarnya, tapi sekarang pun kita tahu kita baru nak restart balik dengan sesi persekolahan, apatah lagi dengan kes-kes yang semakin tinggi. Itu yang paling membimbangkan pada ketika ini. Bukanlah kita bimbang begitu teruk sangat tapi dengan peningkatan kes ini, walaupun difahamkan kadar kemasukan ke hospital masih lagi boleh terkawal, tapi dalam masa yang sama bila kita nampak kes kembali mencecah ke 5 angka dalam berselang beberapa hari saja, itu memang terus memberikan satu peringatan lah kepada semua. Baik. Hanif bercakap berkenaan itu, kita nak bawa kalian semua untuk kita melihat di media sosial yang tular. Ini pastinya seluruh dunia bersatu menantikan apa yang berlaku dan kita telah mendapatkan perkabarannya. Dan seterusnya Perdana Menteri mengucapkan salam takziah kepada keluarga adik Allahyarham adik Ryan kita yang pada hari Sabtu lalu meninggal dunia setelah terperangkap di sebuah perigi yang sempit, kedalamannya 32 meter ke bawah pada hari Selasa yang lalu kan. Ya, betul. Selepas 5 hari usaha yang dilakukan mendapat perhatian ramai, ada juga satu sesi live kan, ramai juga mengikuti secara live streaming di situ, tapi kemudian disahkan meninggal dunia sebaik sahaja berjaya untuk ditemui. Dan ini ada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berkenaan dengan pemergian ini. Kita saksikan. Baru-baru ini, dunia diselimuti dengan kisah duka yang memilukan. Ryan Oram, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang terjatuh di dalam perigi sedalam 32 meter, berakhir dengan tragedi apabila dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Ryan yang dilaporkan terjatuh pada 1 Februari lalu turut mengundang simpati masyarakat Maghribi dan dunia keseluruhannya. Perigi seluas 45 cm terlalu sempit untuk menjalankan operasi menyelamat. Campuran pelbagai jenis batu dan tanah berpasir merumitkan lagi keadaan kerana berhadapan risiko tanah runtuh. Setelah 5 hari terperangkap, kanak-kanak itu berjaya dikeluarkan pada 5 Februari waktu malam, disaksikan oleh masyarakat tempatan. Kematian Ryan disahkan susulan kenyataan dikeluarkan pihak Raja Maghribi, Raja Muhammad ke-6 yang menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Ucapan takziah dari seluruh dunia, termasuk rakyat Malaysia, dizahirkan melalui media sosial.
mendoakan agar rohnya ditempatkan zaman syurga bersama mereka para solehin kan. Pastinya itu yang memberi kesan yang mendalam kepada kita. Setiap hari kita menantikan akhirnya kita redha dengan pembagiannya kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya kan. Ya, pun itu mungkin juga satu pengajaran bagi kita dan kita nak teruskan ini juga seperti yang kita buka tadi berkenaan dengan begitu mendapat perhatian sekali di laman medsos kita, media sosial kita. Ini kesnya dilaporkan semalam 10,089 kes terbaru kembali kepada 5 angka dan kita telah pun disahkan ataupun dijangka boleh mencecah kepada lebih 20,000 angka menjelang pada akhir bulan depan. Apatah lagi dengan kadar R0-nya 1.2. Sekiranya tidak dibendung, sekiranya jangkitan ataupun kadar jangkitan ini kekal, memang boleh mencecah kepada puluhan ribu dalam masa terdekat. Dia kalau kita imbas kembali antara statistik daripada 4,000 lebih, mendadak terus ke 9,000 lebih dan sekarang ni lebih 10,000. Itu satu kenaikan yang sangat mendadak. Masing-masing mempunyai penerimaan yang yalah, kata kenapa tiba-tiba dan sebagainya datangnya dan sebagainya. Boleh tak kita ni dah 2 tahun kita sama-sama bila dah tahu ada turun naik je kan. Kita terus menjaga apa yang kita perlu lakukan sebenarnya. Kita tahu dah macam mana trend tu dan sebagainya kan. Itu norma kehidupan kita lah dan kini memang disahkan kita semua, saya percaya seantero dunia juga berdepan dengan gelombang Omicron. Kita tak perlu panik sangat sebab Malaysia semalam mencatatkan 10,000 tapi di Korea Selatan, di negara-negara yang lain, di India terutamanya juga mencatatkan kes yang sangat tinggi. Di Turki saja 33,000 kes sehari yang dicatatkan. Jadi ianya memang berada dalam kadar jangkaan. Jadi apa yang penting juga adalah untuk kita terus bersama-sama menghadapi perkara ini. Okey, dan dalam kita menghadapi statistik yang meningkat naik dan risiko kita mencapai 20,000 kes pada akhir bulan ini satu lagi yang mungkin kita boleh kongsikan. Sebelum naik, kita kata PKRC MIPS nak tutup ni 8 Februari. Alamak, macam mana ni? Ni nak tutup. Kes makin meningkat. Jadi bagaimana kita nak tahu situasi di sana nanti, di sana. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Syahabuddin Ibrahim, merupakan pengarah PKRC Bersepadu MIPS 2.0. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi doktor, sihat ya? Alhamdulillah, Farihan dengan Hanif, terima kasih. Jumpa lagi doktor. Doktor sihat. Okey doktor, bagaimana dengan perkabaran menutup PKRC MIPS ni mulai 8 Februari tapi ni kes dah lebih 10,000 doktor. Macam mana? Okey, so seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah NADMA, Datuk Aminuddin, yang mana PKRC MIPS setelah setahun 2 bulan beroperasi dengan rasminya akan di stand down ataupun tutup pada 8 hari bulan 2 pada hari esok. Sebenarnya pesakit terakhir yang kita discharge adalah pada 30 Januari yang lalu, ramai 13 orang. 5 orang pada kategori 2 dan 4 orang dalam kategori 3. Dan batch terakhir yang kita terima sebenarnya adalah pada 21 hari bulan Januari yang lalu, seramai 111 orang. So, bila kita lihat daripada segi kemasukan pesakit yang kat sini, kalau kita boleh imbau kembali kepada sejak awal penumbuhan kami, mula-mula memang kami cater for kategori 1 dan 2. And then as the time goes by, kita nampak kepada peningkatan kes dan sesuai dengan misi kami jadi untuk kita menstabilkan fasiliti kesihatan kita di sekitar Lembah Kelang. So kita menerima pesakit-pesakit dalam kategori 3, 4 dan juga sedikit 5. Kemudian setelah kes-kes kategori 3, 4 dan 5 kurang dan arahan untuk ataupun SOP baru bagi home quarantine untuk kategori 1 dan 2, kita nampak masukan ke MIPS memang menurun dengan drastik sekali lah. Right? Dan dengan itu pihak NADMA juga telah mengambil keputusan untuk menutup MIPS ni sesuai dengan cost efektif inilah dalam kita menguruskan MIPS ni. So, itu reasonnya lah. Okey doktor, kita tahu ni PKRC MIPS 2.0. Maksudnya sebelum tu ada yang pertama, kemudian kembali beroperasi dan insya-Allah esok akan ditutup kos operasinya. Saya pernah ke sana, pagi pun pernah, malam pun pernah bersama dengan Fariha ketika program Sembang Sahur bersama dengan doktor juga. Kita melihat kepada kepadatan
kesesakan pada ketika itu kan operasinya. Dan selepas di-discharge-kan 13 pesakit terakhir tu doktor. Bagaimana suasananya selepas tahun 2 bulan itu menjadi antara tunjang utamalah. Sebab boleh dikatakan ramai sekali rakan-rakan yang berkongsi juga pengalaman di MAEPS ni doktor. So setelah kalau kita lihat dulu berbanding dulu kita angka untuk vaksinasi ni amat kurang. So kita dapat lihat pesakit-pesakit yang terjatuh dalam kategori 3, 4 dan 5 tu memang meningkat dengan begitu banyak sekali. Dan kita menukar fungsian kita daripada kategori 1 dan 2 kepada kategori 3, 4 dan 5. So memang setelah program vaksinasi kita berjaya, so kita dapat lihat pemasukan ke MAEPS ni memang amat agak lengang. Dan memang menghiburkanlah para petugas kita apabila melihat memang alhamdulillah kita orang kata celebrate ataupun bersyukur dengan kes-kes yang dalam kategori kritikal yang semakin menurun, tapi dalam masa yang sama kita sedihlah sebab banyak kenangan dalam kita memberikan khidmat kita kepada masyarakat dan juga negara di sini. Tapi bila dah tutup ni mungkin doktor juga rakan-rakan yang lain ni kan, bila dah ada kenangan banyak dan sebagainya, adakah kalian bila kata tutup kalian masih lagi bersiap sedia sekiranya dibuka kembali? Itu memang dalam perancangan daripada pihak NADMA dan juga pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan memang akan mengadakan beberapa mini PKRC kita untuk kategori 1 dan 2. Dan yang diperlukanlah kalau diperlukan. Dan pihak Kementerian Kesihatan juga telah melakukan beberapa langkah proaktif dengan mempersiapkan hospital-hospital dan juga pusat kawalan poster negara di Sungai Buloh untuk menampung lebih ramai kes untuk kategori 3 dan 4 especially. Doktor, terima kasih banyak-banyak kami di Malaysia hari ini mewakili seluruh rakyat Malaysia. Saya percaya nak beri ucapan terima kasih banyak-banyak kepada doktor bersama dengan rakan-rakan di PKRC Bersepadu MAEPS 2.0 sebab yang pernah pergi ni tahu betapa operasi bersepadu tu memang sangat rumit lah. Dan doktor yang mengetuai mereka, terima kasih banyak-banyak doktor menjadi petugas bersama. Di situlah tempat beraya, di situlah semuanya kan. Beraya pun sekali di situ, betul. Baik. Terima kasih banyak Dr. Syarafuddin. Begitu juga terima kasih kepada mereka Barisan Hadapan yang telah banyak berkorban di MAEPS itu. Pagi, siang, 24 jam lah sebenarnya memantau kan kesihatan mereka di sana. Dan bukan pesakit saja, mereka pun terpaksa dengan makanan bungkusnya kan. Macam tu dengan bertugasnya sepanjang 24 jam. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Selepas ini kita ada satu topik yang begitu menarik untuk kita bincangkan. Memang kena dengan kita pada situasi sekarang ni, iaitu anak muda miskin bandar. Semuanya selepas ini di MHI. Kenaikan harga barang serta kos sara hidup yang tinggi menjadi faktor ramai anak muda dikategorikan sebagai miskin bandar. Meskipun bekerja di tengah ibu kota, gaji bulanan yang diterima masih kurang mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian. Bayaran sewa rumah, bil utiliti, kos pengangkutan pergi balik kerja serta hutang pinjaman bank dan pendidikan antara komitmen tetap yang terpaksa ditanggung mereka setiap bulan. Lebih mengejutkan, rata-rata golongan muda turut mendedahkan mereka langsung tidak mampu membuat sebarang simpanan sekiranya berlaku sebarang bentuk kecemasan. Berdasarkan Had Pendapatan Kemiskinan PJK terkini, individu berpendapatan sekitar RM2,208 sebulan dikategorikan sebagai miskin bandar berbanding RM980 sebulan sebelum ini. Bagaimana dengan nasib anak muda sekiranya isu ini terus berlarutan? Apakah langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh golongan miskin bandar bagi menjamin kelangsungan hidup mereka? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hanif Iswan dan Fariha On masih bersama dengan anda, dan itu tadi kita bawakan sedikit gist perkongsian kita pada pagi ini. Topiknya adalah miskin bandar buat anak muda terutama. Saya kira merangkumi semua jugalah kan pada tahun 2022 ini. Betul. Terutamanya mereka yang graduan kan lepas habis ijazah dan sebagainya, belajar 4 tahun, betul nak cari kerja. Bila dah mula cari kerja tu,
kita masa belajar, habis belajar kita ada komitmen dah. Betul. Kita kena bayar hutang PTPTN, nak bayar ni macam sebagainya. Jadi, bayangkan bagaimana gaji mula je nak dapat harga apa? 1,800 ya? 1,800. Dan nak mula hidup tu macam mana? 20 ke 25 tahun masih kekal sama kadar gaji purata tersebut. Jadi untuk itu kita bawakan di studio secara istimewa pada pagi ini kita perkenalkan Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSAF bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh datang ini dari Lengging. Okey, tadi kita dah paparkan sikit bagaimana situasinya keadaan kita sekarang ini, terutama anak-anak muda. Dikategorikan habis belajar terus kategori miskin bandar kalau dia bekerja di bandar kan. Dengan kehidupan, taraf kehidupan kita sekarang tak menentu dan sebagainya. Yeah. Saya nak tanya doktor, mungkin doktor boleh ulas terlebih dahulu berkaitan dengan miskin. Pasti dia ada beza. Kadang-kadang kita kata, oh dia ni miskin macam mana, ni miskin macam mana. Kategori-kategori miskin ni, doktor. Okey, terima kasih Faria, terima kasih Hanif. Pertama sekali kalau kita lihat kemiskinan itu satu yang besar. Tapi hari ini kita nak fokus kepada anak muda dan miskin bandar. Jadi biar saya kupas dahulu erti kemiskinan. Miskin ada banyak istilahnya. Kita ada miskin mutlak, kita ada miskin tegar, kita ada miskin berbanding, kita ada miskin rentan. Miskin mutlak maksudnya orang yang tidak dapat menyediakan keperluan asas dan makanan. Iaitu diberikan pada tahap RM2,208. Miskin tegar pula orang yang tidak dapat menyediakan keperluan makanan asas untuk mereka. Kalau dulu kita panggil mereka ini fakir. Ataupun kadang kita panggil istilah seperti papa kedana dan orang yang terpaksa mengemis, merayu, meminta untuk makan. Miskin berbanding apabila kita kata membuat perbandingan antara dua golongan yang berada dalam satu kawasan. Miskin bandar adalah apabila di kawasan bandar kita mempunyai kos kehidupan yang agak tinggi berbanding dengan desa atau luar bandar. Dan seperti mana Hanif katakan tadi, apa yang menyedihkan, gaji permulaan untuk graduan tidak bergerak selama suku dekad 25 tahun. Gaji permulaan graduan adalah 1,800. Bayangkan graduan adalah seorang yang kita kata berkemahiran, yang mempunyai kompetensi yang tinggi. Tetapi apabila dia menyertai dunia pekerjaan, dia berakhir dengan B20, golongan miskin. Sesuatu yang agak tidak munasabah. Sedangkan harga barangan dan harga-harga aset sama ada rumah dan kereta kenderaan dan sebagainya sudah jauh memuncak. Tetapi tingkat pendapatan masih berada di tingkat yang lama. Dan ini sesuatu yang menggusarkan. Kita takut nanti orang dah tak nak masuk dah institusi pengajian tinggi. Sebab dia kata saya masuk institusi pengajian tinggi, menggenggam segulung ijazah, tapi dikategorikan miskin. Lebih baik saya berakhir dengan gig ekonomi, jadi kita boleh dapat pendapatan yang lebih. Sebab sekarang pendidikan pun ibarat pelaburan, doktor, sebab dia bermula dengan beberapa semester. Okey doktor, saya faham dengan apa yang diberikan penerangan tadi dan sekarang topiknya adalah anak muda miskin bandar. Bolehkah kita katakan atau adakah terdapat kes juga di mana anak-anak muda ini yang berada di bandar bekerja, sebab kita difahamkan dari statistik 2/3 daripada penduduk Malaysia berada di bandar. Mereka ni tak sedar pun mereka ni miskin bandar dan mereka diperlakukan sebegitu dengan gaji sebegitu, pendapatan sebegitu, tapi mereka meneruskan kehidupan dengan struggle sebegitu, doktor. Betul, apa yang Hanif katakan itu adalah mereka tidak sebenarnya merasai mereka itu miskin. Tapi apa yang mereka lalui adalah dunia kehidupan miskin. Ini disebabkan oleh kos kehidupan yang tinggi. Kalau Hanif melihat gaji 2,200 dan tinggal di bandar, kita kata paling tidak pun sewa rumah 500. Dan dia memerlukan sama ada menggunakan motosikal ataupun kereta yang ekonomi ataupun pengangkutan awam, 500 lagi dah hilang. Dah 1,000 dah hilang kat situ. Separuh daripada gaji dah hilang. Belum makan lagi. Betul. Seperti mana tadi kalau kita tengok ada klip pada awalnya yang mengatakan jika berlaku satu kecemasan, ini yang kita panggil miskin rentan. Apabila kita panggil miskin rentan adalah golongan yang rapuh. Dalam istilah bahasa Inggeris kita panggil vulnerable. Ini adalah golongan anak muda ini. Anak muda ini agak rapuh apabila ada kesan externality seperti pandemik baru ini, maka mereka akan terkesan dengan lebih lagi. Belum lagi kecemasan kesihatan, belum lagi kecemasan yang lain, kaitan rosak kenderaan rosak dan sebagainya, atau kecemasan di kampung.
maka ini adalah golongan miskin rentan. Anak muda ini harus diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak pembuat polisi. Saya nak tanya, bila kata tadi 25 tahun gaji tak naik, maknanya kan tangga gaji itu tidak dinaikkan untuk graduan ni, apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya? Mesti kita macam terfikir kan, 25 tahun tu panjang, tempoh yang sangat panjang. Satu soalan yang sebenarnya harus dijawab oleh pembuat polisi. Memang kalau kita lihat 25 tahun dahulu, gaji permulaan graduan untuk degree ijazah adalah 1,800. Untuk diploma adalah 1,400. Pada tahun 2022 Januari gaji yang sama. Tapi kalau kita lihat aset, contoh rumah, pada 25 tahun yang lepas, rumah, kalau kita kata rumah murah masa itu, bukan mampu milik, rumah murah, di bawah 100,000. Sekarang rumah mampu milik yang ditawarkan hanya rumah mampu tengok 300,000. Jadi mampu tengok tu ya. Jadi kita tengok ketidakseimbangan di dalam peningkatan ini. Hinggakan hari ini juga, kalau kita lihat di dada-dada surat khabar hari ini, Persatuan Majikan masih lagi ingin membantah kenaikan gaji minimum yang ingin dinaikkan daripada 1,200 ke 1,500. Ini yang kita katakan, dalam istilah saya berani mengatakan bahawa ini adalah kita tunduk kepada kapitalis. Jadi kita harus menggembeling usaha bersama untuk mengimbangkan kembali. Okey, faham. Baik, Doktor, kita nak redakan sikit perbincangan ni. Okey, kita nak berikan satu lagi laporan istimewa yang disediakan berkaitan dengan topik ini, iaitu anak muda miskin bandar. Jom. Pembangunan menjadi indikator kepada kemajuan yang dicapai bagi sesebuah negara. Di Malaysia, kewujudan pelbagai bangunan pencakar langit menjadi bukti pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik lebih ramai pelabur asing ke negara ini. Namun, di sebalik kepesatan proses perbandaran, ada kelompok yang terkesan dan terpaksa bergelut dengan kesusahan untuk meneruskan kehidupan. Menurut data yang diperoleh daripada Kementerian Wilayah Persekutuan KWP pada tahun 2021, kira-kira 30,000 ketua isi rumah di ibu negara tergolong dalam kategori bawah paras kemiskinan bandar. Saya bekerja di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Gaji yang saya dapat setiap bulan sebanyak RM2,000. Kalau ikutkan, memang kurang mencukupi. Saya duduk sini sewa bilik dah RM400. Bayaran kereta pun dalam RM400 sebulan. Makan katakanlah dalam RM15 satu hari. Sebulan dah dalam RM400 juga. Nak kirim duit pada mak ayah lagi dalam RM200. Duit minyak, tol pun dalam sebulan makan RM200. Hutang PTPTN dah RM120. Top up phone lagi, diri sendiri lagi pun nak kena belanja juga kadang-kadang. Menyedari hakikat ini, KWP mengisytiharkan bulan Februari sebagai bulan sifar miskin tegar di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai usaha menangani kemiskinan bandar ekoran kos kehidupan yang semakin meningkat. Usaha membantu golongan miskin bandar ini bukanlah sesuatu yang baharu. Inisiatif seperti program Perumahan Rakyat PPR di beberapa lokasi di ibu negara sudah lama dijalankan untuk penempatan semula setinggan dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah B40. Bukan itu sahaja, seramai 4.8 juta individu bujang dengan pendapatan di bawah RM2,500 layak menerima bantuan keluarga Malaysia BKM yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 yang lalu. Meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan, sikap dan pendirian belia juga memainkan peranan penting untuk mengelakkan mereka dari tergolong dalam kategori miskin bandar. Budaya berkahwin di usia muda misalnya boleh membawa kesan buruk terutama dari segi kewangan sekiranya tiada persiapan yang rapi. Saya mendirikan rumah tangga pada usia 23 tahun dan Alhamdulillah pada Januari 2022 genap usia perkahwinan kami setahun. Keutamaan kami adalah kehidupan selepas berkahwin. Jadi simpanan kami lebih tertumpu pada kehidupan lepas berkahwin seperti tempat tinggal, kelengkapan rumah dan kegunaan harian. Usia perkahwinan kami 6 tahun. Pada ketika perkahwinan itu saya berumur 21 tahun dan isteri saya berumur 20 tahun lah. Keadaan kewangan kami pada awal perkahwinan stabil, Alhamdulillah, sebab kami pun kahwin awal dan kami merancang lah. Ketika itu isteri saya masih lagi belajar. Kami hidup berasingan, Alhamdulillah, dengan bantuan keluarga. Isteri saya tinggal bersama keluarga dan saya bekerja lah masa itu.
Tidak kira individu bujang maupun mereka yang sudah berkeluarga, masalah yang berpunca dari faktor kewangan pastinya memberi tekanan serta gangguan emosi yang teruk. Sekiranya isu miskin bandar terutama bagi golongan belia tiada jalan penyelesaian, mereka akan terus ketinggalan dalam arus pembangunan sama ada dari aspek ekonomi, pendidikan maupun sosial serta menjejaskan agenda pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Baik, itu perkongsiannya. Masing-masing ada pengalaman. Yeah. Kan mungkin cumanya kita kena lihat bahawa tahun demi tahun cabaran hidup tu berbeza. Yeah. Jadi kita kena lihat baliklah benda tu. Kadang-kadang ada orang cakap, alah aku dulu pun susah. Memang. Betul. Betul tak doktor? Berbeza. Betul doktor? Yeah. Zaman doktor susah lain kan? Waktu kita susah lain. Dan sekarang kita sebut nama ni adalah zaman yang mencabar sekarang ni dengan era pasca endemiknya. Doktor, tadi saya tertarik dengan ayat yang diberikan dalam laporan ni, iaitu mencapai sebuah negara maju. Kita ni negara yang masih dikategorikan sebagai membangun. Sepatutnya di tahap negara membangun ini, apa tahap sebenarnya pendapatan di bandar, gaji dan sebagainya, doktor? Kalau kita lihat secara umum, kalau kita buat perbandingan ilmiah, sepatutnya gaji di tahap untuk graduan adalah sepatutnya sekurang-kurangnya RM3,000. RM3,000 di Malaysia? RM3,000. Jadi kita lihat sepatutnya dia sudah mengalami kenaikan berterusan. Tapi itu yang saya kata, dia tidak mengalami kenaikan. Hingga kan saya agak terkejut apabila ada laporan yang mengatakan sebenarnya gaji itu dah menguncup. Ada yang menguncup, ada yang ditawarkan di bawah itu disebabkan pasca pandemik. Wow. Dan sebenarnya ini yang dikatakan graduan tersepit kan, dalam keadaan pandemik sebegini, dengan gaji kalau tak pilih tak ada kerja. Jadi mereka tersepit, nak tak nak kena ambil juga. Jadi kalau dilihat doktor, antara negeri-negeri ini, negeri mana yang mencatatkan statistik miskin bandar yang tertinggi? Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Department of Statistik Malaysia, DOSM, 4 buah negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi, iaitu 2 di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. 2 di Semenanjung adalah Kelantan dan Perak. Ini adalah negeri-negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang paling tinggi. Dari segi kaum pula, masih lagi yang paling tinggi adalah kaum Melayu, diikuti oleh kaum India dan juga kaum Cina. Manakala yang lagi satu yang menggusarkan adalah di kalangan orang asli, 33% orang asli masih berada dalam kepompong kemiskinan. Wow. Okey, baik. Itu antara statistik. Doktor, kita melihat kepada satu isu yang dah lama diperdebatkan juga dan ianya stagnan sahaja, masih kekal berada di sana. Okey, kita nak menuju ke arah tahun yang lebih baik, mungkin ke arah restart kembali kehidupan ini. Apa yang boleh dilakukan dalam usaha untuk menggembling satu tenaga yang sama bersepadu, memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi sekurang-kurangnya? Kalau kita lihat, atas kertas kita mempunyai 2 visi yang amat baik. Keluarga Malaysia, wawasan kemakmuran bersama. Tetapi dalam kita nak mencapai wawasan kemakmuran bersama, erti kemakmuran bersama dikongsi oleh semua. Bukannya dikongsi oleh sekumpulan elit di atas, kita mempunyai ramai orang miskin. Apa yang perlu dilakukan ini adalah satu, menjadikan dia agenda nasional. Iaitu agenda nasional bagaimana kita boleh meningkatkan tingkat sosioekonomi golongan yang di bawah di sana. Iaitu B10, B20. Kita jangan cerita B40 lagi, yang B10, B20 kita nak naikkan. Yang jarang diceritakan ini. Yang jarang diceritakan. Jadi apalah artinya kalau negara kita menuju negara maju tetapi ada rakyat yang tersisih atau tercicir daripada kemajuan. Jadi kita harus lakukan ini sebagai satu agenda nasional dan memastikan bahawa kelompok ini dapat diberi bantuan. Khasnya anak muda. Ingatlah, anak muda inilah bakal pemimpin kita. Anak muda inilah yang akan mentadbir negara. Maka kita perlu bantu mereka untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan harus diberikan satu tingkat pendapatan yang munasabah. Tapi bila kita memang kita mengharapkan ada satu usaha lah sebenarnya kan. Cumanya saya nak tanya pendapat doktor jugalah. Bagaimana doktor melihat keadaan ini? Cabarannya untuk kita menolak ini sebagai satu benda yang perlu diberikan perhatian. Kalau kita lihat, acap kali bila kita nak naikkan tingkat pendapatan, biarpun tingkat pendapatan gaji minimum, kita selalu menerima tentangan daripada pihak majikan dan sebagainya, dan kerajaan selalu mengalah. Tapi jangan lupa, apabila tingkat pendapatan itu meningkat, maka kadar orang kata kesejahteraan, keseronokan ataupun satisfaction akan meningkat juga. Dan produktiviti akan meningkat. Bila produktiviti akan meningkat,
maka firma juga atau syarikat dan majikan yang akan berkongsi keuntungan. Maka dia macam carrot and stick. Kita harus memberikan satu insentif. Kita harus menggembirakan mereka yang bekerja. Kalau kita lihat negara jiran kita baru-baru ini terdapat laporan bahawa pekerja buruh diberikan gaji 3,200 Sing dollar, iaitu berhampir lebih kurang 10,000 duit kita. Jadi kalau kita boleh lihat tahap kebersihan yang dicapai akibat daripada job satisfaction. Doktor melihat kepada perkara ini, sekiranya mungkin akan ada isu berbangkit sekiranya perkara ini ditingkatkan, mungkin taraf hidup juga menjadi semakin tinggi. Saya sebaliknya, saya melihat jika isu ini tidak diberi prioriti, maka kita tidak dapat mencapai wawasan kemakmuran bersama. Apa artinya keluarga apabila dalam satu keluarga itu kita mempunyai ahli keluarga yang tercicir? Bagaimana kita nak mencapai wawasan kemakmuran bersama apabila kesejahteraan, kekayaan negara hanya dikongsi oleh segolongan yang tertentu. Jadi ini harus dijadikan agenda nasional. Maka setiap tahun kerajaan harus menjalankan bukan saja pelan dan aktiviti, malah harus juga mengukur keberjayaan dan juga berkongsi. Dan sebagaimana kita lihat, kadar kemiskinan kita dah berjaya. Daripada 49% pada tahun 70-an, kita berjaya kurangkan hingga 49% pada tahun 2019. Tapi sekarang telah meningkat kembali melebihi 8%. Kalau kita tidak berhati-hati, maka dia akan lebih lagi. Khasnya mereka yang duduk di bandar, khasnya anak muda. Inilah golongan rentan, miskin rentan yang harus diberi perhatian. Wow, sangat membuka mata. Cumanya hari ini pastinya yang mengejutkan kita bahawa bagaimana 25 tahun itu tidak ada satu usaha yang untuk menaikkan kan. Perlunya ada, jadikan agenda nasional, perlunya ada gembelengan tenaga daripada pemimpin dan juga rakyat untuk bersama-sama kita jadikan ini sebagai satu tanggungjawab kita lah kan. Untuk mungkin sekarang kita tak rasa nanti anak-anak kita. Betul. Bagaimana? Sampai bila harus bertunduk, ini masa untuk kita sama-sama restart. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih bersama kami. Selamat bertugas juga. Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, sekali lagi kita perkenalkan, pengarah Pusat Pendidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam bersama kita di Malaysia hari ini. Kita berteriak seketika. Selepas ini ada lagi perkongsian-perkongsian di MSI. Jangan ke mana-mana. Oi, budak! Habis kotor kereta aku! Kau ni nak makan pun tak ada duit. Ni, nak bayar kau wash kereta ni. Sahkan orang betul lah kau ni. Nikmat dan rezeki yang kita miliki selama ini semuanya datang dari Allah. Namun kita tidak pernah sedikit pun mewakafkan harta kita, malah melihat sedekah sebagai suatu perbuatan yang sia-sia. Ayuh, jadikan diri kita seorang Muslim yang tawaduk dengan berinfak dan bersedekah untuk kutipan dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Masjid yang akan menampung seramai 700 orang dalam satu-satu masa yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antaranya kemudahan ruang solat 2 tingkat, ruang musafir, ruang tamu, bilik mesyuarat, 2 unit quarters, tempat parking kereta dan bilik jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Terima kasih, jazakumullah khair kepada yang telah menyumbang. Namun sumbangan anda masih lagi diperlukan. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan mewakafkan harta kita kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Semoga dengan infak ini menjadikan kita Muslim yang lebih bertakwa dan menjadi asbab menyelamatkan kita daripada kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan perbincangan berkaitan dengan apa yang baru kita kongsikan tadi. Untuk itu saya nak perkenalkan tetamu di studio pada pagi ini, iaitu pencetus Hafiz ataupun lebih dikenali sebagai PU Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, baik PU, mungkin kita boleh teruskan perkongsian ini dengan apa yang baru saja dikongsikan. Mungkin yang pertama sebagai mukadimahnya boleh terangkan berkaitan dengan maksud ganjaran pahala sebesar Gunung Uhud ini. Baik, terima kasih pada Hanif dan seterusnya kepada seluruh penonton
MHI, hai. Rasa rindu 26 tahun baru dulu dapat live dapat live kembali. Alhamdulillah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, merujuk kepada sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, amalan sedekah kita ini akan digandakan seperti sebiji buah korma atau sesuap nasi, sehinggalah digandakan anak-anak kuda atau anak-anak unta yang dilahirkan, sehinggalah derma ini digandakan oleh Allah Taala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang cukup besar yang Nabi sebutkan yuhibbuna wa nuhibbu, satu gunung yang satu-satunya gunung di dunia yang mencintai Nabi dan para sahabat mencintai Nabi SAW. Berlakunya peperang Uhud di sana begitu besar pahala. Rasulullah nak beritahu pada orang Arab ketika itu, derma ni jangan dibuat main-main. Walaupun asalnya sedikit pahalanya daripada korma, tapi sehinggalah menjadi yang besar. Itu sebab itu kita kena ambil peluang, lebih-lebih lagi bulan Rejab yang mulia. Betul, kehebatan dan juga ganjaran bersedekah itu. Mungkin PU boleh terus kongsikan berkaitan dengan peranan kita, terutamanya umat Islam, dalam membantu membina rumah ibadah dan rumah Allah SWT ini. Baik, tuan-puan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang mengimarahkan masjid Allah. Kalau kita tengok sekarang gambar ni, inilah masjid terkini. Hampir siap tuan-puan. Imam Nawawi sebut, kita kena cari sedekatun jariyah, iaitulah sedekah yang mengalir. Mengalir ni yang tetap. Pembinaan masjid contohnya Al-Muqarrabin di Kampung Kundur ini. Sebab apa? Sebab dia akan mengalir pahala kita. Sebab pembinaan masjid ni, bina mengimarahkan masjid dia ada dua, al-hissi wal ma'nawi. Jadi bukan saja pembinaan tetapi rohnya. Jadi sebab itulah kita harap muslimin muslimat dapat bersama-sama. Mudah-mudahan mana tahu Ramadan ni boleh mulakan insya-Allah. Setuju, ya betul, kita nak menuju kan on the road to Ramadan juga ni. Okey, PU mungkin boleh kongsikan antara amalan ataupun amalan sedekah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Baik, Rasulullah SAW apabila sampai di Madinah, Nabi tak bina pasar raya, Nabi tak bina pusat pendidikan dulu, tapi bina Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa. Sebab masjid ini dia ada magnet, menarik orang-orang bertakwa, mudah-mudahan akan memberikan keluarga atau masyarakat setempat akan jadi orang hebat. Jadi sebab itu pembinaan Masjid Kampung Kudur, Masjid Al-Muqarrabin ini adalah satu masjid yang mana alhamdulillah kita telah lengkap dah mulakan projek, dah kutip lebih 2 juta something dan kita masih perlukan 3.7 juta. Jadi dengan kelengkapan yang lengkap, bukan sahaja dengan ruang solat, bilik mesyuarat, ruang tamu, dan paling bagusnya apa dia Nif? Sebab dia berada di laluan utama. Daripada Gua Musang, orang nak pergi daripada pantai timur, nak pergi ke utara, nak pergi ke Merah Highland, jadi orang musafir pun boleh dapat manfaat insya-Allah. Boleh datang singgah sajalah. Insya-Allah tu manfaat yang besar kepada semua. Mungkin di pengakhir ini PU boleh kongsikan berkaitan dengan kata-kata sikit nasihat amalan ataupun ganjaran untuk bersedekah ni. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kepada kita, laula akhartani ila ajalin qarib. Apabila kita nak meninggal dunia nanti, kita akan minta dengan Allah satu perkara. Lambatkanlah kematianku, ya Allah, lambatkanlah. Ila ajalin qarib. Lambat nak apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak buat satu lagi amalan akhir. Bukan kita minta nak baca Quran, kita bukan minta nak menunaikan haji umrah, tapi kita nak buat satu amalan akhir, iaitu fa'as-saddaqah, iaitu kita nak bersedekah. Jadi kita ambil peluang tuan-puan, ada nombor telefon, ada nombor-nombor yang diberikan akaun, ambil peluang sebab yang kita nak bina ni rumah Allah. Masjid Kampung Kundur perlukan, tak ada masjid di situ. Jadi hampir siap tadi. Jadi boleh share, boleh copy maklumat ni, maklum pada semua orang. Mudah-mudahan amalan kita ini sebagai satu persiapan persediaan kita menuju Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. PU Hafiz, terima kasih banyak-banyak ke susu kami. Semoga dipermudahkan segala urusan dan mendapat dan mencapai sasaran yang diinginkan. Berkaitan dengan pembinaan Masjid Al-Muqarrabin di Kampung Kundur, Gua Musang ini. Sangat dekat di hati Gua Musang ni bersama dengan saya sebenarnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Dan kita nak teruskan perkongsian. Ini ada satu lagi perkongsian. Maklumlah hari Isnin. Ramai kata mandi blues kan. Kita kongsikan. Ini bingkisan berkaitan dengan senaman untuk kecergasan. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Coach Hasif dari Iron Brigade Gym. Hari ini kami akan tunjuk
4 pergerakan panas badan yang anda boleh lakukan di rumah sebelum memulakan senaman anda. Pergerakan panas badan pertama, inchworm. Berdiri tegak. Gunakan tapak tangan anda untuk memasuki plank position. Kemudian, ke belakang semula untuk mengulangi pergerakan panas badan ini. Pergerakan panas badan kedua yang dinamakan lunges twist. Berdiri tegak, bawa kaki kanan ke hadapan, bengkokkan lutut kanan dan lutut kiri, pusingkan badan ke belah kanan, kemudian berdiri tegak semula, ulang bersilih ganti. Pergerakan panas badan ketiga, high knees ataupun lari setempat. Anda akan berdiri tegak, bawa lutut ke atas seakan anda membawa ke perut anda. Kemudian anda akan bersilih ganti kiri dan kanan. Kita ada pergerakan panas badan yang paling mudah, iaitu lompat bintang. Bagaimana anda ingin memulakan pergerakan ini? Berdiri tegak, tangan di sisi, kaki rapat. Kemudian anda akan lompat membawa kaki anda keluar, tangan ke atas dalam satu pergerakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Rendu பேரெல்லாம் எல்லாம் 2 பேரு. பொம்பளைங்க 2 பேரு. நல்லா இருக்கோம். சரிமா தான் இருக்கோம். என்ன மர்மம் மாவதாங்க? வேலைக்கு போயிட்டாங்க. சோகோல செய்யுமா பொம்பளைங்க. என்ன சமைச்சீங்க? இன்னைக்கு பஜார் ரொட்டி சாலை தான். சிம்பிளா இருக்கு. உடம்பு சரியில்லை. கால் வலிக்குது. வயசாக தான் அப்படித்தான். வேலை முடிஞ்சா? வேலை முடிஞ்சிச்சு. நல்லா தான் இருக்கும். மாவா எத்தனை மணிக்கு வருவாங்க வீட்டுக்கு? 8 மணி. 8 மணியா? மருமக என்ன வயசாங்க? மருமகள் யூடியூப் வயசாங்களா? பரவாயில்லையா? ஏன்னா பேத்தி அழகா இருக்கு. அதான் பேர் கரெக்டாக இதே மாதிரி போயிட்டாங்க. நீங்க என்ன மாசம் மாசம் கட்டுறீங்க? என்னது? மாதம் 5 வெள்ளி 10 வெள்ளி கட்டுவேன். அதான் காசு போடலன்னா பொட்டிடுவோம் தான். Jumpa geng. Wow, itu dia keluarga Malaysia. Ini satu keunikan di Malaysia kan. Biasanya kalau kita tahu kalau orang berbahasa India dan juga bahasa Cina, dia cakap bahasa Melayu, memanglah itu bahasa utama kita di Malaysia. Tapi kalau orang Melayu cakap bahasa lain, itu satu benda yang keunikannya. Sebab susah juga kita nak ni kan. Dan istimewanya boleh bercakap dengan adik-beradik keluarga. Dia boleh sembang gitu. Kita nak terus bersama dengan Puan Asmah Muhammad Amin dan juga suami beliau, Encik Mustafa bin Harun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Baik. Ya. Tadi kita dah tengok sikit macam mana Puan Asmah bercakap. Itu mantap. Memang. Nak tanya, memang bagaimana satu keluarga tu boleh pakar untuk berbahasa Tamil ni? Kami dulu duduk estate. Ya, kat estate kat mana? Duduk estate Pulau Keri. Pulau Keri. Okey, lepas tu memang bergaul. Estate bersama kawan-kawan India semua. Lama juga, dalam 15 tahun. Jadi diajar tu macam mana Puan Asmah? Ya? Proses pembelajaran tu nak bercakap Tamil ni macam mana? Kami bercakap lah, saya rehat, bercampur, tanya-tanya apa-apa perkataan tu kan. Lama-lama di Raja Pulau cakap-cakap, tak tahulah saya sendiri ni boleh cakap. Tapi mudah tak? Mudah tak nak belajar tu? Sebab mungkin ada orang... Kita pandai tu, memang susah nak lupakan lah. Mana-mana je kita pergi kan. Kalau ada kat mana-mana kedai ke apa ke, nak cakap dengan India. Kedai India pun cakap India juga. Suami macam mana? Tamil. Suami Encik Mustafa macam mana? Memang tahulah yang Puan Asmah. Bila saya berkahwin sama isteri saya, saya dah mula, saya pun
duduk berdiri. Masa budak dia. Bercampur sama budak-budak muda sama kaum ni lah. Jadi saya jadi mandor tu nak cakap sama bahasa Melayu susah. Saya belajarlah cakap Tamil, macam mana nak maknanya sekarang Cik Mustafa pun pandai lah boleh juga. lah, hebatlah juga ni. Okey, boleh tak ajar kami beberapa yang asas lah. Kalau macam selamat pagi ke, apa khabar ke, macam mana ni Pak Asmah? Dia kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Sorry, Slow Puas Asmah. Macam mana selamat pagi? Saya kurang sikit bahasa Tamil ni. Okey. Kata orang tu, tak ada berapa lancar lah. Isteri saya ni yang lancar. Okey, Puas Asmah. Ajar kami selamat pagi macam mana? Mana Walakum? Mana? Mana? Okey, kalau macam apa khabar? Sorry, Ma. Okey, kalau kita nak jemput orang datang ke sini, macam mana Puan Asmah? Kita cakap, jom datang sini. Macam mana cakap? Bangga sedikit. Rishi. Bangga dah. Kami nak jemput seorang tetamu kami. Rishi je lah sini. Kita nak minta Rishi bersama kami lah sini. Kami ada seorang juru kamera. Handsome cameraman ni. Yang boleh faham lah supaya perbualan ini boleh bersama-sama. Takut kami cakap nanti lain. Boleh? Boleh Puan Asmah bercakap dengan Rishi? Kita bawa geng untuk bergerak. Rishi sini. Okey. Nampak biasa dia di belakang bila dia kat depan dia cross je kamera macam tu. Baik. Okey. Mungkin Rishi boleh berbual dengan Puan sebab Puan ada 12 orang anak kan? 12 adik-beradik. So maknanya semua half daripada tu tahulah berbual kan? Boleh tanya soalan tu. Boleh. எப்படி இருக்கீங்க? Sorry, நல்லா sorry. காலை சாப்பாடு முடிஞ்சா? காலை சாப்பாடு முடிஞ்சா? Pasyara, nasi lemak pasyara. Oh, nasi lemawa. Hingga வீட்ல jangan tinggalkan kami sini. Apa perbualan tu? Walaupun juru kamera sila tengok lens. Sila tengok kamera jangan tengok TV. Jangan tengok TV, tengok lens. Okey, perbualan tadi cakap pasal apa? Dia tanya apa? Saya tanya dah makan ke? Makcik tu cakap dah. Makan nasi lemak Lagi Rishi. Akak எத்தனை புள்ளிங்க? அக்காவா? ஒரு பிள்ளைங்க. ஒரே ஒரு பிள்ளையா? ஓ, ஆம்பளை பையனா பொம்பளை பிள்ளையா? பொம்பளை. 21 வயசு. Okey. Anak perempuan seorang umur 21. Pandai soalan. Kenapa yang tanya soalan anak perempuan ni? Okey, Puan Asmah, kalau biasanya kalau orang tak tahu kan, tapi kalau pergi kedai beli belah ke kan, ada berbangsa India, bagaimana Puan Asmah tu nak menyapa macam mana? Memang biasalah akan ajak geng bercakap ke ataupun merahsiakan bahawa Puan Asmah ni tahu sebenarnya berbahasa Tamil. Mula-mula saya diam juga. Banyak tak tahu saya cakap ini, saya diam. Lama-lama kan ada yang kawan kenal, dia kata kau jangan sedekat sembarangan, dia pandai cakap Tamil, dia kata. Puan Asmah, adakah ini kelebihan, antara kelebihan yang boleh dikongsikan bila fasih berbahasa Tamil ni? Banyak kelebihannya. Kita kata orang tu jangan kita keluarkan kita punya percakapan Tamil tu bila orang bercakap. Diamkan dulu aja. Kalau tu baru cakap apa yang awak cakap. அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. அசிங்கமா எனக்கு பிடிக்காது. Apa dia cakap tu? Kata-kata akhir untuk Puan Asmah. Kata-kata akhir. Jangan kata salam lah kan. You bagi sikitlah thank you kepada Puan Asmah. Macam mana nak cakap thank you. Nandri kah, Nandri? Rumah Nandri. Waalaikum. Rumah Nandri Rishi. Rumah Nandri Rishi. Boleh kembali ke lokasi? Puan Asmah, terima kasih banyak. Boleh silakan. Kamera ikut dia. Nanti
in-charge marah. Okey. Terima kasih kepada Puan Asma dan juga suami Encik Mustafa. Terima kasih juga kepada kami Rishi. Nasib baik ada Rishi. Maknanya perbualan tu macam nampaklah ada ni kan. Tapi dalam berbual-berbual tu sempat terang. Anak seorang umur 21. Baik. Itu adalah kelebihan rakyat Malaysia kita lah sebenarnya. Kita kalau ada peluang belajar bahasa lain, belajarlah kan. Itu sebenarnya untuk mengeratkan juga antara kerjasama kita ni. Mungkin antara misi saya pun nak tahu lagi kan bahasa lain. Dulu kita pernah cuba belajar bahasa isyarat kan. Jadi itu mungkin antara skill yang lain tu. Okey, terima kasih banyak. Kita dah balik penghujung. Esok akan bicara berkenaan dengan etika dan adab bercakap. Jaga diri, jaga diri, jaga adab, jaga kesihatan. Senyum selalu. Assalamualaikum.